Yang berbahagia, Dato' Haji Anwar bin Suri, Timbalan Ketua Audit Negara Malaysia, Sektor Persekutuan, yang berusaha pengarah-pengarah audit sektor dan pengarah-pengarah audit negeri, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Pertamanya terima kasih kerana sudi hadir pada pagi yang bahagia ini dan tidak sabar-sabar untuk menyaksikan kami sebagai peserta yang pertama. Jadi untuk itu kita terus mulakan persembahan kami. Saya silakan rakan seinovasi saya, Cik Asma. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menguraikan masalah penyelesaian dan kejayaan projek kami pada hari ini, kami akan mempersembahkan mengikut kaedah PDCA, iaitu Plan, Do, Change and Action. Bagi memudahkan pelaksanaan projek, kami merangka carta pembatuan di mana carta dibahagi mengikut kaedah PDCA, iaitu bermula pada Julai 2011 dan berakhir pada Oktober 2012. Seterusnya kami telah melakukan satu sesi percambahan fikiran di mana kami telah mengenal pasti 8 masalah yang berpotensi untuk dijadikan tajuk seperti berikut. Kemudiannya kami telah menyenarai pendek masalah tersebut kepada 3, di mana kerja-kerja sil penyata kewangan yang kurang sistematik mendapat markah yang tertinggi dengan 9 undian, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kami telah mengkaji kesan kepada organisasi sekiranya masalah ini tidak diatasi dengan menyenaraikan setiap kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan bagi setiap tajuk yang berpotensi untuk dipilih. 3 punca masalah yang telah disenarai pendekkan tadi bagi mengetahui dan menganalisis. Kami telah menggunakan 2 kaedah, iaitu 1 kaedah post ranking yang mana tajuk yang pertama menunjukkan sangat serius dengan undian sebanyak 46 undian, manakala bagi kaedah yang kedua yang digunakan iaitu kaedah pro dan kontra, tajuk yang pertama adalah diterima dengan cadangan penyelesaian, manakala 2 lagi tajuk adalah ditolak. Ahli kumpulan telah sepakat dan sebulan suara memilih masalah kerja-kerja sil penyata kewangan yang disahkan kurang sistematik sebagai tajuk projek pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pemilihan tajuk adalah berdasarkan kepada faedah-faedah yang berikut. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk menjelaskan istilah-istilah masalah kepada tajuk yang telah kami pilih. Yang pertama ialah kerja-kerja sil. Kerja-kerja sil di mana proses persijilan penyata kewangan memerlukan setiap helaian penyata kewangan tersebut di sil. Yang kedua, pengesahan penyata kewangan di mana penyata kedudukan kewangan, penyata penerimaan dan pembayaran wang tunai dan lain-lain hendaklah disahkan. Sesuai kandungan penyata kewangan di mana pengesahan penyata kewangan yang tertakluk di bawah pengauditan Ketua Audit Negara bagi tujuan mengeluarkan sijil Ketua Audit Negara, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kami telah mendefinisikan masalah tersebut dengan menggunakan kaedah 5W plus 1H di mana kami telah mengenal pasti apakah masalah tersebut, di mana, bila, kenapa, bagaimana ia berlaku dan siapa yang menghadapinya, iaitu section, BBN dan juga PBT, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya dengan tema projek membudayakan teknologi meningkatkan profesionalisme, kami telah menyasarkan objektif projek seperti berikut. Kaedah SMART digunakan bagi menentukan penetapan sasaran projek, di mana projek lebih khusus boleh diukur dalam kawalan, projek boleh dicapai, keboleh percayaan ahli-ahli kumpulan dalam melaksanakan projek, dan ketetapan masa dapat diambil iaitu dalam masa 4 bulan seperti yang ditunjukkan dalam justifikasi penetapan sasaran projek. Tuan-tuan dan puan-puan, penetapan sasaran projek kami bermula pada Julai 2011, iaitu dengan 10% sasaran projek, dan berakhir pada September 2012 dengan 80% sasaran projek. Seterusnya, setelah mengenal pasti masalah, kami telah membuat kajian awal untuk mendapatkan latar belakang masalah, di mana kaedah yang kami gunakan ialah penyemakan rekod dan juga temu bual bersama pegawai-pegawai yang mengendalikan pengauditan penyata kewangan. Lokasi projek kami ialah di Jabatan Audit Negara Negeri Sabah, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, dalam tempoh 1 bulan, kami telah memohon surat kelulusan melalui seperti berikut. Dan telah diluluskan pada tarikh yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dan semasa kajian awal kami mendapati beberapa masalah yang sering dihadapi, antaranya ialah alam sil mudah rosak disebabkan penggunaan yang kerap. Selain itu, kerja sil penyata kewangan juga mengambil masa yang begitu lama.
Selain itu penyata kewangan yang disil juga ada yang tidak seragam tuan-tuan dan puan-puan. Berikut ialah carta aliran kerja-kerja sil yang kurang sistematik. Data kami kumpul melalui dua seksyen, iaitu seksyen PBT dan Badan Bersalin Negeri (BBN). Seperti yang dilihat pada Badan Bersalin Negeri, sebanyak 20 agensi dengan purata layan penyata keuangan sebanyak 6,969 layan penyata keuangan. Manakala bagi pihak PBT pula sebanyak 24 agensi dengan purata layan penyata keuangan sebanyak 5,328. Tuan-tuan dan puan-puan, keadaan semasa penyata keuangan yang diterima daripada agensi-agensi adalah seperti dalam gambar yang ditunjukkan. Seterusnya kami telah mengkaji kesan dan implikasi sekiranya masalah tersebut tidak diatasi. Kepada kaki tangan, sekiranya masalah tersebut tidak diatasi, ianya akan menjadi penat dan juga menambahkan stres semasa mensil penyata kewangan tersebut. Seterusnya kerja-kerja sil manual juga akan melambatkan proses pengeluaran sijil ketua audit negara dan juga kesukaran dalam menggunakan alat sil yang sedia ada. Seterusnya kepada jabatan pula, ia akan menjejaskan kualiti sijil penyata kewangan dan juga akan menunjukkan kurangnya profesionalisme kita sebagai jabatan audit negara, dan juga alat sil yang sedia ada adalah sangat tidak ekonomik, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya berikut ialah carta aliran proses analisis data yang telah kami gunakan. Hasil daripada analisis data tersebut kami telah gambarkan dalam Raja Ishikawa 1 berikut, di mana punca masalah diberikan manusia, peralatan, kaedah dan bahan. Kemudian kami telah menganalisis Raja Ishikawa tersebut dan kami dapati punca masalah, kaedah dan peralatan adalah berupaya untuk kami diselesaikan dan kami gambarkan dalam Raja Ishikawa 2 seperti berikut. Pengumpulan data sekali lagi dikutip sebelum pelaksanaan uji cuba dengan menggunakan kaedah 5W+1H seperti yang kita lihat, iaitu jenis data yang dikutip, di mana data diperolehi, siapa yang terlibat, tujuan data dikutip, kaedah data dikutip dan bila dikutip, iaitu pada September 2011. Hasil pengumpulan data sebelum pelaksanaan uji cuba dapat kita lihat dalam bentuk keterapan. Jadual keterapan yang terkumpul sebelum penyelesaian kami rangkumkan dalam jadual keterapan mengikut jam dan juga keterapan mengikut peratus seperti digambarkan dalam rada Pareto sebelum penyelesaian. Dan A adalah tertinggi, iaitu kerja-kerja sil secara manual. Tuan-tuan dan puan-puan, sasaran penyelesaian bagi 3 punca masalah yang telah dikenal pasti adalah kami sasarkan sebanyak 80%. Setelah itu, tuan-tuan dan puan-puan, kami melalui satu lagi sesi percambahan fikiran untuk mendapatkan cadangan-cadangan penyelesaian. Dengan menggunakan kaedah pro dan kontra, kami dapati cadangan penyelesaian inovasi alat sil manual kepada mesin sil elektrik adalah diterima. Seterusnya kami telah merangkas sebuah raja pokok untuk menggambarkan kaitan di antara punca masalah dengan cadangan penyelesaian dan kami dapati ianya adalah sangat berkaitan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada aktiviti setiap ahli kumpulan dan dengan bantuan penasihat teknikal dan juga juruterang mekanikal kami telah berjaya menginovasi alat sil manual dengan mentransformasikannya kepada electric seal machine. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu mari kita lihat, kita saksikan video ini sebelum alat ini dihasilkan. The magic spell you cast. This is lovely unrolled. Ya, betapa penatnya dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kaki tangan kita kesian bukan? And though I close my eyes, Berbelu-belu. I see love there. Kesian dia, perempuan pula tu. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where there's Sakit tinggal. and when you speak, angels, Inilah alat manual, alat seal manual yang selalu kita gunakan everyday word seems dari dulu. into love song. Tapi sekarang dengan terciptanya mesin ini
inilah mesin kami tuan-tuan dan puan-puan. Electric Steel Machine ESM. Ini diterangkan komponen-komponen ESM. Terpakai daripada mesin basuh. Kemudian kita ada kapasitor, timer switch, 3 relay, 2 switch yang diambil daripada aircon. Kemudian kita menggunakan sprocket daripada basikal dan rantai. Kemudian kita menggunakan common seal manual yang telah diinovasi untuk dijadikan electric machine. Apabila switch Dan ini bagaimana ia berfungsi. harus akan gerak ke relay dan relay berfungsi untuk standby. Apabila kertas tersentuh dengan sensor, isyarat akan dihantar ke timer relay 2 dan relay 2 akan menghantar isyarat ke timer untuk menghidupkan motor. Apabila motor dihidupkan, motor akan menggerakkan sprocket dan seterusnya menarik seal ini untuk shock. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itulah mesin kami ESM. Kita teruskan. Setelah berhasilnya ESM dihasilkan oleh ahli-ahli KIK, maka persembahan awal berpengurusan kami telah buat pada 24 Jun 2012. 2012. Dan surat kelulusan telah kami terima 4 Jun 2012 dan bagi menerangkan dengan lebih dekat dan menunjukkan dengan lebih dekat mesin penggunaan mesin ESM, akhir kreatif. Sila alihkan perhatian anda kepada mesin kami. Silakan akan proses saya. Dia memang begitu tuan-tuan dan puan-puan. Belum biasa begitu. Terima kasih. Demikianlah. Analisis data sebelum dan selepas penggunaan mesin ESM, iaitu bagi Badan Berkalung Negeri sebelum uji cuba sebanyak masa yang diambil adalah 9.4 jam dan selepas uji cuba masa yang diambil adalah 1.45 jam saja. Bagi pihak berkuasa tempatan pula 7.24 jam dan selepas adalah 1.20 jam. Hasil pengumpulan data selepas Pelaksanaan tersebut kami telah membuat satu lagi catatan semakan seperti berikut untuk menunjukkan jumlah kekerapan yang dapati selepas uji cuba. Kemudian kami telah gambarkan dalam Raja Pareto selepas penyelesaian seperti berikut. Untuk mendapatkan jelas lagi keberkesanan sedangkan penyelesaian tersebut, kami telah menggabungkan catatan semakan tersebut dan menggambarkannya dalam Raja Pareto perbandingan, di mana kami dapati penurunan masalah sebanyak 82.6% tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan rendah diri tuan-tuan dan puan-puan, kami mengumumkan bahawa kami telah berjaya melebihi 2.6% daripada sasaran yang kami tetapkan. Baik, dan informasi kepada Jabatan Audit Negara, khasnya Jabatan Audit Negeri Sabah adalah seperti yang kita lihat di layar, tuan-tuan dan puan-puan. Penjimatan masa dan kos selepas penyelesaian masalah dapat dijimatkan daripada segi penjimatan masa iaitu 13 jam, penjimatan penyata kuasa tidak disil sebanyak potong nelayan, penjimatan kos upah pekerja sebanyak 161 ringgit Malaysia dan penjimatan bagi pembelian alat adalah sebanyak 100 ke 400 ringgit Malaysia. Faedah ketara dan tidak ketara kami dapat senaraikan seperti tuan-tuan dan puan-puan lihat di layar. Untuk memastikan setiap seksi di Jabatan Audit Negara Negeri Sabah dapat merasakan nikmat dan kelebihan ESM ini, kami telah membuat satu surat permohonan untuk membuat persembahan akhir pada 19 Julai 2012. Kemudian permohonan untuk tindakan penyeragaman pada 23 Ogos 2012 dan respons daripada Yang Bahagia Datuk Pengarah Audit Negeri Sabah, beliau telah mengeluarkan memo arahan tindakan penyeragaman kerja-kerja sil jabatan pada 5 September 2012 yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kedudukan masa kini, mesin ini telah diletakkan di bahagian teknologi maklumat Jabatan Audit Negeri Sabah dan telah digunakan untuk meminimumkan risiko kerosakan tersebut. Kami telah melantik pegawai daripada Seksyen BBN dan PBT untuk mengendalikan mesin, yang juga mereka adalah ahli KIK api-api kreatif sendiri.
Prestasi ahli kumpulan dapat dilihat seperti jadual yang kami gambarkan dan juga raja parit serta radar dan Seperti berikut. Okey. Limitasinya kami ialah juga seperti ini. menghadapi limitasi seperti berikut. Kesimpulannya adalah teknik KIK dapat memberi ruang dan peluang dan juga diberi menyuarakan pendapat berbagai pengungsian dan juga digambarkan bertanggungjawab wujud dalam sebuah organisasi iaitu kerjasama dan komitmen yang tinggi. Sebelum kami berundur tuan-tuan dan puan, meskipun masa telah pun tamat, lihatlah testimoni yang telah kami perolehi. Sekarang hari-hari pun boleh bang. Bagus Mbak ISM. Terima kasih atas inovasi ini. Best. ESM best. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saya, electrical machine ini adalah sangat berdekatan dengan government transformasi, yaitu untuk meningkatkan kecekapan selaras dengan moto cepat, tepat dan integriti. Demikianlah tadi persembahan daripada kami dan kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada senarai yang terdapat di layar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian. Kalau ada semua di ladang, kita jumpa lagi. Kepala PAP tahniahlah atas persembahan saudara-saudari sekalian dalam membentangkan Saya nak inovasi. tanya di antaranya ya, berapa modal yang anda pasal gunakan untuk mencipta mesin ni? Yang begini Datuk, kos untuk menghasilkan ISM, kosnya lebih kurang RM300. 300 saja. Ya, Sekarang ni ada berapa buah mesin yang ada di jabatan itu? memandangkan ini masih prototipe, baru satu. Oh, baru Tapi satu. selepas ini dijadangkan untuk ditambah lagi lah. Ya. Okey. Satu lagi ya, saya nak lihat anda punya yang ni ya. Satu ataupun dua. Jadi tahniah jugalah boleh applykan Raja Ishikawa. Tetapi dalam satu-satu tool yang digunakan tu kerana KIK juga satu kumpulan yang berdisiplin, diharap kita tidak mencemarkan raja itu sendiri. Kerana pada asalnya Raja Ishikawa itu ataupun Raja Tulang Ikan tu dia bentuknya macam tulang-tulang yang keluar. Tapi ini apabila terlalu kreatif, jadi menampak begitu, tambahkan pula anda letakkan nama bapa raja itu Profesor Ishikawa tu. Kalau dia nampak mesti dia marah. Okey, jadi ikut peraturan yang asalnya, ya. Ikut peraturan asalnya kita patuhi. Betul lah kita kreatif, tapi peraturan yang ada itu kita harus patuhi. Ya. Okey, satu lagi saya sukalah because anda kumpulan ini telah dapat menggunakan raja itu. Raja Ishikawa ni ialah raja sebab dan akibat. Ya. Akibatnya anda telah terangkan itu akibat kerana kurang sistematik. Di situ saya nampak ya di antaranya faktor-faktor yang besar itu di antara faktor kemanusiaan sikap. Ya. Yang ini tak tahu kalau anda boleh terangkan macam mana faktor ini anda tidak sentuh langsung dari segi untuk mengatasi masalah. Sikap seperti yang kita dapat lihat dari sikap manusia itu sendiri mengelak bertanggungjawab melabatkan kerja ini sesuatu yang kami anggap tidak boleh kami ubah sebab itu memang sikap seorang manusia. So projek kami macam mana pun mungkin tidak akan dapat mengubah kalau memang itu sudah sikap manusia. So di luar bidang keupayaan kami untuk mengubah. So kami tidak sentuh langsung. Ya. So kami cuba fokuskan kepada apa yang kami boleh ubah. Memang tidak positif. Saya mengucapkan tahniahlah kepada atlet kreatif. Ada saya 3 perkara yang saya nak mendapat penjelasan. Yang pertamanya, apabila isu yang dibangkitkan adalah kerja-kerja penyata kewangan yang telah disahkan kurang sistematik. Tetapi apabila diterangkan dinyatakan sebagai tidak sistematik. So saya nak mengesahkan yang satu dia punya isunya. Yang keduanya, saya telah meninggalkan jabatan audit for 4 years lah. Setahu saya lah, postur yang diamalkan di Semenanjung, penyata kewangan tidak perlu disilkan bagi setiap muka surat. Tetapi ini berlainan di Sabah. So di mana Kak Peraturan menyatakan perkara itu perlu. Ya? Dan yang ketiganya, salah satu daripada penyebab kenapa
Boleh saya tanya yang ketiga? Sila. Yang ketiganya, salah satu daripada dia punya punca kenapa dicipta ini adalah untuk mengelakkan daripada helaian tu di miss satu page lah. Tapi menggunakan mesin ni, bagaimana untuk memastikan bahawa setiap helai itu dicop? Bagi pertanyaan Puan tadi, yang pertama adalah kurang sistematik. Bukan tidak sistematik, adalah kurang sistematik. Pada soalan Puan tadi, kenapa kami di Sabah mensil penyata kewangan? Ini adalah merupakan penambahbaikan apabila penyata kewangan yang telah disahkan, kita keluarkan sijil. Jadi tiada pihak yang akan mencabut penyata kewangan yang telah disahkan diubah. Sebab bila kita telah seal seperti yang ada di depan, sijil saja kita seal, penyata kewangan kita tidak seal. Berkemungkinan yang mudah diubah. Jabatan audit satu, peraturan satu yang seragam. Itu yang saya nak. Kalau amalan ini baik, dia perlu dilaksanakan oleh jabatan akan perlu diseragamkanlah. Terima kasih. Ya, terima kasih Puan. Kami akan membuat cadangan penambahbaikan kepada seluruh jabatan audit negara. Missing. Perlu dicop sebab tidak ada sistem kat situ yang nampak yang membolehkan perkara itu berlaku lah. Terima kasih. Okay, masa manual tu memang banyak tercicir. Tadi saya ada berbual sekejap dengan kumpulan, saya tidak tahu yang tudung oren ya. Okay. Diorang pun baru juga diberi arahan untuk seal setiap helaian penyata kewangan dan pengalaman kita boleh tanya sendiri pengalaman pegawai yang melakukan sendiri seal manual. Bila dia tidak akan buat setiap helaian itu satu kali seal sebab dia memenatkan memang sakit badan lah. So ada masa tu untuk mempercepatkan dia akan buat helaian serentak 2, 3 sampai 5. Tapi di atas memang nampak ada seal, di bawah tu memang terlepas. Tengah-tengah tu memang tidak ada nampak dia punya seal. Tapi dengan mesin ni dia ada timer untuk kita, kalau kita mau buat sampai 1 atau 3 helai serentak, kita boleh kuatkan dia punya power. So dia akan seal, memang confirm di bawah pun memang kena seal. So dia tidak akan terlepas pandang lah. Tidak seperti seal manual, itu yang kami maksudkan. Permulaan yang baik dan saya nampak teknik-teknik yang kumpulan api-api sudah jalankan adalah amat baik. Kerana saya nampak dari segi permulaan sehingga ke akhir persembahan, saya bagi seorang yang mungkin belum pernah mencuburi dalam konvensyen inovatif ini, merasakan bahawa ada pendekatan yang baik ke arah memberi penerangan kepada pendengar, termasuk saya sendiri, dan saya mengucapkan tahniah kerana telah sampai pada saya satu information yang saya perlu tahu. Terima kasih. Yang saya dapati ialah sistem yang kumpulan api-api kemukakan sekarang ini adalah untuk melonjak daripada sistem manual kepada sistem elektrik, dan saudara-saudari telah mencapai objektif tersebut dengan terciptanya alat ESM ini, dan saya rasa ini satu perkara yang baik kerana sebelum ini tak ada lagi ciptaan seperti ini, dan saya anggap ciptaan semacam ini boleh diperkembangkan di tempat-tempat lain. Soalan saya ialah, apakah yang saudara-saudari akan buat dengan ciptaan ini di masa hadapan? Berkemungkinan, manalah tahu, untuk
buat apa trademark dan jual barang ini daripada Sabah ke Semenanjung. Apa pandangan kumpulan ini? Memang itu visi, memang itu objektif kami lah, bukan sekadar berhenti di sini saja. Lagipun ini prototype, kira version 1.0. Selepas ini akan ada lagi ditambah baik dan mungkin kamu akan lihat lagi mesin ini tapi lebih canggih daripada inilah dan layak untuk dipasarkan dan dipatenkan. Dan itu objektif kumpulan ini tidak berhenti setakat ini. Dengan sokongan, dengan syarat ada sokongan dari atas lah. Thank you.